Kerana sepotong ayat, hati boleh tergores sepanjang hayat. Tidak boleh dirawat, terkubur hingga menjadi mayat. Sekalong apresiasi saya hulurkan buat saudara pengurusi kombinasi intelektual kehakiman bervisi. Seterusnya buat saudara dan saudari yang jauh di mata, dekat di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda yang sudi melapangkan masa. Apa khabar penutur bahasa Melayu yang tercinta? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, sungguh hairan melihat setiap hari orang menyisir rambutnya tetapi tidak pernah menyisir otaknya, memperkemaskan dadanya tetapi tidak pernah menyucikan hatinya, menggilap kasutnya tapi tidak akalnya. Walhal kebenaran sesuatu perkara itu bukanlah bergantung pada kabar zahir semata-mata, tetapi melihat kesahihan pada faktanya. Secara keseluruhan, topik pidato saya pada hari ini berkisar tentang semak sebelum sebar akan suatu maklumat yang diterima bagi mewujudkan masyarakat yang bertembadan tinggi dan seterusnya mempunyai sifat bersangka baik sesama manusia. Oleh itu, langkah untuk membendung penyebaran berita palsu dan adab ketika menyebarkan sesuatu berita akan mewarnai fokus perbincangan dan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebahagiaan bersama. Hadirin sekalian, tahukah anda sehingga akhir 2017 sebanyak 40 kes berita palsu telah disiasat? Dan daripada jumlah itu, sebanyak 10 kes telah didakwa di mahkamah. Namun begitu, pada tahun 2019, kes penyebaran berita palsu dilaporkan mendadak naik ke sehingga 254 kes. Profesor Datuk Saleh Buang, nama yang tidak asing lagi dalam bidang peruntukan Akta 211 dan 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998 perlu segera diperkuatkan agar masyarakat tidak lagi bertambah sesat menyebarkan maklumat yang tidak tepat dan seterusnya mencipta keamanan sejagat. 4 langkah yang akan kita telusi bersama. Pertama, kaji sumber yang diperoleh. Lihat dari mana asal usulnya. Adakah ia boleh dipercayai atau perlu ditapisi? Semua ini berkehendakan kita untuk mengkaji agar kemudahan yang kita kecapi tidak disalaherti. Kedua, selidik terlebih dahulu. Buat pencarian lebih mendalam supaya maklumat dapat dihadam, tidak menyesali pada masa akan datang. Ketiga, faham. Dewasa ini, masyarakat perlu lebih memahami dengan apa yang dijumpai. Tanya diri, sucikan diri. Keempat adalah dengan menilai sesuatu berita yang diterima. Perlu untuk kita nilainya sendiri supaya diadili dengan hati nurani, barulah masyarakat hidup harmoni. Dalam adab menyampaikan berita pula, seseorang itu mesti bertanggungjawab dalam setiap ucapan dan penyampaiannya. Tuntasnya, sentiasalah berhati-hatilah dalam setiap aspek yang dilakukannya. 3 perkara penting perlu kita pelajari. Pertama, tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan berita. Semak sebelum sebar. Jangan berhambakan tangan yang sentiasa mencari onar. Kedua, jangan kita menerima atau mempercayai berita yang datangnya dari orang fasik, kerana mereka tidak pernah kenal erti dosa dan pahala, apatah lagi syurga dan neraka. Dan ketiga, tidak menyampaikan berita dan mengaku domba supaya masyarakat kita kekal bahagia tanpa adanya sengketa. Kesimpulannya, jadilah seperti bunga memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merosakkannya. Dunia hari ini sudah penat menyaksikan fitnah mula mendapat tempat. Adakah ianya sekadar untuk dilihat atau segera diubat? Sudah tiba masanya kita meletakkan Islam sebagai matlamat.
hidup bermuafakat. Bagai aur dengan tebing berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicercah. Semoga kesadaran kita pada hari ini dapat memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk menari, menyanyi dan berhidup dalam keadaan harmoni. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Pelihara kata menyemput bahagia, tercermak kata derita tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.